Okey. 90 100 kan. Okey. 90 100 katakanlah okey kita try juga both way kita tengok apa impact dia. Kita letak 100 hari. Letak bila 100 hari. Nampak? Dia akan start lebih kurang ngam-ngam. Sama. Logik tak? Mampu tak? Saya tanya tu. Kemampuan subtrade you all. Kemampuan team you all. Kemampuan management you all. Boleh tak? Kalau tak boleh, abang tak boleh ejahlah. Kurang sikit mungkin separuh. Separuh ataupun 55 tak. Nampak? Okey, kita tengok balik di atas ni. Nampak? 6/2 dah berkurang kan? 6/2 dah berkurang kan? Nampak? Dah berkurang. Okey. Cari lagi. Tengok sini. Sini. Ni dengan ujian ni boleh lapping ni kan? Boleh lapping. Boleh concurrent ni, boleh concurrent. Finish start. Okey, minus lagi. Minus apa? Okey. Apa ni? Puan Asilah, tengok 4/7 tolak 25/4. Agak-agak berapa balance dia? 4/7 tolak 25/4. Agak-agak dah. Berapa tu? 4/7 tolak 25/4. Agak-agak baki berapa hari? Baki dah. Agak-agak tak apa. 30. Okey, tak apa 30. Okey, 30 lah. Kita pegang 30 tu. 30. Kita cuba tengok bawah 30. Apa akan jadi 30? Nampak? Kan? 30 tu ibarat macam dia habis rentak. Habis serentak ni rasa macam ni lah kan? Boleh ke? Logik ke? Logik ke akal fikiran kejuruteraan kan? Engineering common sense tadi tu kan? Okey, tak apa. Kalau kita rasa agak-agak macam kita risau lah kan? Kita risau tak dapat nak achieve, tak apa, kita kurang tak 15. Kan? 15. Tengok berubah tak? Nampak? 19/1 dah. Tadi kita kena Uncle, kita kena handover dekat klien bila Uncle? Kita kena handover. Tadi ada total 300 lebih hari lah. Apa dia? Tadi ada 300 lebih hari. Dah, maksud saya ni, kita punya perjanjian kita dengan klien dalam LOA kan, kita start 1/1/2023 kan, finish 2/1. 2/1/2024 kita kena handover lah. Okey, bermakna 19 tolak 2 lah kan. Bermakna kita ada balance lagi 16, betul tak? 16 kan? 16 hari lagi. 16 hari lagi kita cari je. Kita tengok yang ni nak. Mungkin 16 mungkin finish start minus kita kalah kita letak ni 16 mungkin kita letak ni apa 10 hari. Dekat belakang lagi. Tengok tinggi jadi berapa? Lagi 8. 8 tolak 2 mana lagi 4 hari Lagi 4 hari lagi nak achieve finish date target Finish start tolak kita kalah saya letak 4 ni. Nampak dia kejap sikit kan. 3/1 kan, lagi 1 hari lagi. Tak apa, kita cari tadi. Ini start tolak 1. Okey. Dapat tak? Nampak tak? Faham tak? Din faham Din? Clear. Clear. Okey, Anur faham Nur? Anur faham tak? Faham. Kiranya yang nak adjust ni bagikan sama lah dia punya finish tu. Yang seperti yang di dalam perjanjian dalam LOA tu. Okey, contoh macam katakanlah kita ni subkontraktor. Tapi kita ni di total sub daripada main con.
wajib kita kena buat program tu ikut seperti LOA Mencon. Tahu tak? Bukan antara kita dengan Mencon tu tak. Antara kita dengan LOA dia. Walaupun kita ni di 100% subtotal sekali dengan prelim item semua. Kan? Full all out lah. Cuma setiap item tu dia ada lah kan. Okey, setiap item ni okey I ambil berapa persen, 20% ke 25 kan. Selalu angka berapa angka lah. You all ambil ya. Berapa persen? Kalau subtotal. Prelim. Semua lah overall semua untuk item-item semua berapa dalam 25% ke 30% ke ambil atas angin lah. Tak tentu. Tentu. Sebab I kebanyakan buat infra. Oh infra. Infra sama dengan puan Asilah ha. Puan Asilah pun infra puan Asilah no? Lebih kurang lah. Tapi more pada Earthwork lah. Sebenarnya infra ni seronok ubat amount memang tinggi amount. Lepas tu kerja defect tak banyak. Tak macam buat rumah, buat structure. Rumah pening palau tahu, tambah ada QLIC ada kongkas ke apa ke. Silap-silap kita burst dekat itu defect pening kepala. Macam buat jalan kan, longkang ke, slope ke kan, rubber pitching ke, seronok. Wang tambah pipeline. Buat kerja pipeline banyak shock seronok. Buat test bagi jangan bocor ke apa semua, disinfection, flushing kan. Lepas tu leaking test kan, pressure test semua lulus kan. Lepas tanam apa semua, bagi itu rumput net, kadang-kadang itu rumput net pun sendiri saja. Tengok seronok. Defect tak ada dah kan. Tapi amount setiap item banyak tinggi banyak mahal. Tu seronok. Dia punya program pun seronok buat. Kalau macam bangunan high rise building apa commercial lepas tu housing pening pening kepala. Tambahlah projek JKR. Lagi sakit kepala. Kalau JKR infra, JKR jalan, seronok tu. Kan? Seronok. Sloping ke apa ke. Kan? Okey, so far faham no? Faham cara macam mana saya dapat ni boleh copy semua boleh ikut macam saya tak apa. Yang penting faham. Okey. Satu lagi saya mau tunjuk satu lagi. Apa akan jadi sekiranya saya letak plus. Saya letak positif lah kan. Saya letak plus. Plus ni maksud dia elapsed time. Elapsed time tu maksud dia nak lewat-lewatkan dia nak delay kan. Okey, cuba kita tengok apa akan jadi. Tu. Dekat sini klien akan tanya you all, apa pasal ini ada floating ada apungan ada float, apa pasal? Dia mesti tanya, kenapa? What reason? Pandemic COVID Okay, pandemic COVID. Okay, you ada point lah. Cuma you submit buat satu surat rasmi, you attach lah. You attach itu FAQ government daripada KKR. You attach lah everything yang government buat keluar lah dia under clause 43A kan, force major. Okey. Tapi kalau tak ada sebab, dia akan sama you Dia akan kena tabuh. Kan? Kalau dia tak suka sama you, dia tekan suruh you keluar daripada site ni. Make sure kita ada sebab menyebab. Kenapa ada apungan? Kenapa ada floating? Kan? No? Boleh faham Anur faham Anur? Faham. Okey. Tak apa, sekarang ni ikut macam saya Ikut. Ni. Ikut FS minus 4. Lepas tu pula 10 FS minus 55. Ikut Boleh Sekejap tuan, baru nak buat tuan. Okey. Ikut tak apa, nanti you all practice sendiri practice sendiri macam mana nak dapatkan tu. Okey, nanti kita nak buat S-curve lepas ni kita nak buat S-curve physical S-curve. S-curve ni dia dipengaruhi oleh susunan baseline ni, susunan tangga ni.
S-curve kita ni. Dia akan dipengaruhi ya. No? Ada siapa yang tak faham nak tanya? Boleh tanya. No problem. Kan? Boleh tanya. Boleh apa ni tak kisahlah kan. Ini time macam ni lah. Boleh ada sesi bertanya apa semua. Sagi lepas pada saya tunjuk ni, saya tunjuk apa ni cara nak buat physical S-curve. Tuan-tuan akan buat study group lah. Study group. Kawan ni ajar kawan ni. Kawan ajar ni. Ni ajar ni, ajar ni. Sebab apa? Saya nak tengok keupayaan dan pemahaman setiap individu tersebut. Saya akan monitor above the sky. Saya akan pantau di atas saja. Saya akan tengok, oh ni tak betul. Saya akan cari apa masalah pemahaman setiap peserta. Kat situlah tuan-tuan akan balik ingat. Tapi di kursus tak akan buat macam ni. Nak buat macam mana? Dia akan jadi macam, yalah, peserta akan jadi malu tau. Setengah tu saya buat kajian kan, segan. Setengah tu masuk diamnya. Dah company hantar, makan, okay, lunch time, okay, lunch time, makan, okay, makan sedap-sedap apa semua kan. Tanya, okay, boleh faham puan? Gitu boleh faham? Oh, okay, faham, Cik Nasrul aja faham. Tapi bila saya intai tengok kan, merah banyak. Dia ada simbol-simbol yang menunjukkan bahawa ada error. Kan error dah. Kat situ saya tengok faham di mulut saja. Di minda tak faham. Rogi lah. Tapi dia bukannya rogi sendiri dah. Dia rogi syarikat lah. Bukan rogi syarikat lah. Rogi individu dia lah kan. Knowledge dari syarikat untung. Syarikat senang lah. Oh, dapat mata clear. Okay, dapat upgrade. Okay, tahun depan upgrade. Ada kompetensi. Nanti mai hantar wakil kompetensi tersebut. Tuan-tuan hantar. Daya pun lupa lah. Sibuk. Banyak sangat. Tas. Kerja ni kan. Macam sotong lah. Pergi. That's why timbul satu inisiatif dalam diri saya. Saya buat tuition. Cuma lah ni. Macam mana saya nak convince. Macam mana saya nak convince peserta-peserta ni masuk dalam tuition saya ni. Tuition saya yang tak ada sijil. Tapi benefit dia insya-Allah tuan-tuan keluar tu boleh buat. Tapi kalau tak boleh nak buat, boleh refer cara personal saja. Tu saya cakap tu, 250 tu lifetime. Sama ada saya mati dulu, tuan-tuan mati dulu. Habis cerita. Tapi saya dapat sampaikan ilmu yang saya belajar ni. Kan, ilmu yang saya dapat daripada port belah Europe, daripada grup-grup Amerika apa semua ni, link link Telegram saya masuk, link Facebook, daripada YouTube, bagai-bagai, Instagram kan. Sekurang-kurangnya ilmu itu tersebar. Tuan-tuan dah akan bawa. Sekiranya saya dah mati lah. Macam tu. Kira mana benda ni tak putus kan. Jadi continuous. Dengan harapan saya nak semua player dalam industri ni, termasuklah director, pengarah urusan ke, general manager ke, kan, cloud work ke, assistant supervisor ke, budak praktikal sekalipun, engineer ke apa semua ni, tahu menggunakan Microsoft Project. Berbalik pada cerita ground beam tadi lah. Bila tanya ground beam, semua boleh cerita. Oh, ground beam duduk si underground. Tak ada lah sampai ground beam ni selalunya terapung-apung. Hak tu mampu ya. Hak tu memang something wrong kan dalam minda dia kan. Saya punya niat saya macam tu. Sebab apa? Saya dah tak tahan dah duk kena belasah. Kan? Bila kena belasah kita juga, lain kali kita apa dah? Okay bos. Baik bos. Kita nak terang tau. Tapi klien tu tak faham. Dia nak menang dia. Sebab apa? Dia nak kena jaga ayat muka dia. Berdepan dengan anak buah dia. Berdepan dengan konsultan. Ini masalah yang saya hadapi. Susah juga. Apabila kita bercakap dengan orang yang tak faham bahasa. Sebab apa dia tak belajar? So, kita terang nak suruh dia belajar. Dia tak mau. Sebab apa? Biasalah. Ego. Itu yang berlaku di dalam industri di Malaysia. That's why investor yang dah bertapak di Malaysia ni,
declare bankrupt, lari, cabut, buka dekat Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar. Sebab apa dia berasa apa tak? Pok-pok ni, geng-geng ni lebih mudah faham daripada Malaysia. Dengan politik pun tak stable. Betul saya cerita tuan. Kita saya cerita di Malaysia tolak nuklear saja tahu. Hasil kita ada. Semua ada tau. Semua ada. Sikit banyak ni tuan lah. Tolak nuklear saja. Tapi kenapa investor susah mau lekat di Malaysia? Sebab sistem, tools masih old school. Sebab apa? Kerajaan sibuk dengan politik, berebut sana, berebut sini. Tak ada implementation, tak ada outcome, tak ada follow up. Ya. Kan? Ni cerita ni lah kan. Okay, saya cerita sistem Microsoft Project ni sebenarnya boleh diguna pakai untuk RMK, Rancangan Malaysia ke sekian. Boleh pakai. Tapi apabila orang-orang politik sudah pakai ni, dia dah accurate, tepat, integrity, duit tak boleh lari mana-mana dah. Rugi dah. Kan, lepas mau tarik-tarik pergi mana-mana kah, ni. Ini di sini sikit. Masuk poket sikit mana. Susah lah. Sebab apa? Sistem ni dia integrity tau. Dia tepat bagi tahu. Sup. Ini sistem pun boleh present dalam TV. Lagi mudah rakyat faham. Ini pergi sini. Ni. Outcome sini. Ni. Ni duit pergi sini. Bajet sini. Betul kan? Bukan saya mau mohon. Di Europe, di US 10 tahun maju. Cuma mereka tak ada hasil saja. Hasil mereka tu. Macam Jepun. Apa ada? Jepun. Cuba cerita. Apa ada? Ada pun sikit-sikit saja. Tapi tengok macam mana. Mereka lagi pakai bahasa mereka. Bahasa Jepun tu. Mau masuk sana, kena belajar bahasa Jepun tu. Bukan bahasa Inggeris ke apa. Boleh maju. Daripada dulu kena bom kena bom atom kan. Apa tak ada. Okey, so far boleh follow no. Sekarang kita nak buat ni lah, nak buat skill sekejap, lepas tu pula kita rehat sekejap, lepas tu kita continue balik masuk financial lah. Okey. Sekarang ni saya nak minta assistant lah. Boleh tak puan Asilah bantu saya? Boleh. Yes. Puan Asilah bantu saya. Okey Sekarang puan Asilah present now. Kan? Puan saya keluar. Okey. Puan Asilah masuk dulu dalam yang present now tu no? Boleh puan Boleh. Okey. Puan Asilah present now, lepas tu pula share entire screen no? Okey, sekejap Okey. Tak apa. Okey. Okey, present. Ini entire screen Oh tak, saya ambil yang ni nak entire screen ke cik? Kena ni puan kena ambil entire screen. Saya puan nak buka pula yang Excel. Puan pilih yang entire screen kalau yang ada yang personal ke apa tu, kalau boleh tutup dululah. Kan saya dah nampak semua. Okay. Sekejap ya. Saya pilih puan dulu tau. Nanti puan akan ajar orang lain pula. Katalah. Ni betul. Inilah pendekatan saya lah. Cara pendekatan pembelajaran saya. Sebab apa? Refresh. Tahu tak? Saya nak pastikan pelajar tersebut yang under saya ni dia faham. Lepas tu lepas habis kelas tu, kalau dia lupa tu, saya tak nak kata apa lah kan. Selalunya kalau ada inisiatif tu, dia akan refresh lah kan. Dia akan buat exercise lah kan. Dia akan refer balik dengan saya. Macam tu lah. Okey. Okey. Sebab saya buat split tahun ni cik, jadinya nampak kecil. Tak apa. Lah ni Google Meet tu puan minimize. Google Meet tu puan minimize Sebab apa sekarang ni puan jadi host. Bukan saya. Okey. Yang Microsoft
Google Meet tu minimize lah, simpan lah. Jangan close. Minimize Google Meet. Kejap Sekejap saya nak stop dulu. Saya stop present sekejap sebab saya tadi buat split screen sekejap. Okey. Eh, Okey, baik. Sambil-sambil Puan Asilah setting tu, ada siapa tanya? Anur dah tanya apa, Anur? Sebab apa kita lah ni dah nak pergi ke ambang intermediate tau. Nak pergi ke ambang advance. Kira advance pun half lah kan. Saya tak boleh cerita semua. Bukan saya tak kedekut ilmu dah. Nanti takut peserta jam. Sebab apa banyak ni part-part nak masuk formula banyak ni. Lagi masuk formula key in tu, lagi pakai tu, lagi keluar tu ni. No? Lagi ada yang part nak faham tak boleh. Tapi hafal dulu. Ada. Kan. Ada apa-apa? Din, nak tanya apa-apa Din? Sebelum Puan duk setting tu. Pak Asilah duk setting. Din? Tak ada lah tuan. Anur? Tapi nanti dah start buat, baru tanya. Okey. Alah, Din dah buat dah tu. Lupa. Okey. Itu sambil ngantuk. Okey, tak apa. Okey, Puan. Okey, Puan dah ready ya? semua kan? Nampak semua kan ni? Nampak semua. Okey. Kan saya ada bagi dalam grup yang Excel 3 file kan? Ada Excel 3 file kan? Excel 3 file tu Puan cari file nama physical S-curve. Lepas tu Puan download lah physical S-curve. Yang peserta-peserta lain sambil-sambil tu nak ikut, tak ada masalah, boleh ikut. Sebab apa sekarang ni host dia ialah Puan Asilah. Saya ni belajar. Saya belajar. Download je. Download dulu. Sekejap. Okey. Buka. Okey. Tak apa, take time, tak apa Puan, take time. Puan Nak buka ni saya kena. Puan belajar. Puan kena feel tau. Puan kena feel ibarat Puan tengah present dekat wakil JKI yang besar sekali tu. Yang beruban banyak ni. Beruban bebot penuh pun nak pencen lagi 2-3 minggu ni. Tak betul Sekejap saya download dulu. Betul Puan. Kita kena ada strength macam tu. Kita kena ada self confident walaupun kita tak boleh buat pun. Tak boleh buat pun macam mana tak kira confirm tak boleh buat, tapi first impression tu tahu. Okay, don't worry, kita submit. Tapi kena betul-betul fulfill lah kan apa yang kita cakap tu. Padahal kita pun tak tahu. Lepas tu habis meeting tu kita tekan habis sakong kita. Tekan kau. Tapi tekan tu jangan tekan saja kan. Kena bagi resource lah. Resource barang cukup, machinery cukup. Kalau kata kita sub labor kan. Kalau kita sub, percepatkan claim dia. Kalau boleh tu seminggu sekali. Kan? Lepas tu tekan kau. You nak apa lagi? I sudah bagi semua. Duit sudah dapat belum? Lagi belum apa? Kita tahan lah. Kita kena tahan lah payment kan. Tahan lah berapa persen kan. Retention kan. Kalau bagi semua, lari malam kawan tu. Syok. Okay, boleh download tak yang tu? Cari. Sekejap tengah download saya. Okay. Apa ni? Jangan confuse tau. Dia ada physical versus financial. Yang ni Puan download physical S-curve. No? Physical yang Ya. yang dia ada 3 tukun tiruan physical versus final. Okey, bukan? Tukun tiruan physical S-curve master ke? Yes, yang tu. Okey. Saya salah download. Yang nombor 3 tu nanti kita akan guna selepas makan lah. Okey. Okey. Sekejap. Sorry ya. Azri ada Azri present for visual saja apa? Orang tak ada, body tak ada lah. Azri. Fazilah ada lagi, Fazilah ada?
Okey. Tak apa. Okey, lah ni macam ni. Puan minimize dulu Microsoft Project. Okey. Minimize dulu. Tak apa. Okey, minimize. Okey. Okey. Minimize dulu. Okey, yang ni maximize. Okey. Yang ni yang saya punya tau. No? Yang ni yang saya punya. Tapi footprint boleh pakai. Footprint. Okey. Lah ni. Tuan-tuan lain-lain semua tengok no. Okey, lah ni. Yang ada dekat Excel tu kita ada data month, schedule, actual no. Okey, sekarang ni kita nak buat S-curve. Kalau kita nak buat S-curve, kita kena dapatkan schedule persen dulu Okey. Sekarang ni yang puan kena edit ialah month. Month tu puan kena ubah. Ubah semua, delete semua, delete, kosongkan. Kosong, semua kosong. Cakap mana ni geng QS ni cakap puan memang background QS puan. Apa dia? Puan memang background QS. Ya. Kalau QS ni Excel memang kira celah gigi orang kata kan. Expert dia mesti sikit. Dia kadang-kadang kata sikit-sikit tu banyak loh, saya tahu lah. Kan formula tu sekali keluar sekali dia main lari kono formula semua formula kan. Kan kira bagus. Saya pun Excel pun saya tak di sangat, saya tak cakap kan. Okey, yang schedule pun delete juga semua. Delete semua. Sebab apa? Kita nak dapatkan data baru. Okey. Kan kita punya projek kita bermula pada 1/1/2023 dan tamat pada 2/1/2024 kan. Okey, sekarang ni kita nak buat S-curve ni, selalunya kita buat S-curve ni berdasarkan site valuation ditapak seiring dengan kita nak buat claim, betul tak? Nak submit claim kan. Selalunya ada certain klien dia selalu buat hujung bulan kan. Macam government JKR 25 hari bulan kan. Okey. Tak apa. Kita ambil date tu no? Okey, katakanlah klien ni bukan JKR lah, klien biasa private ataupun GLC kan. Okey, kita ambil yang semua hujung bulan. Okey. Month yang pertama puan kena letak ialah 1 hari bulan 1 2023. Okey, masukkan. 1 bulan 1 2023. Okey. Next pula tu puan letak 31 bulan 1 lah. Hujung bulan 2023. Okey. Sekejap 1 bulan 1 tu kenapa kita perlu letak? Sebab milestone, Milestone 0 days tu 0 days ni bersamaan dengan 0% lah. 0% weightage. Weightage tadi tu Okey. 31 bulan 1 2023 tu adalah untuk weightage, persen weightage pada bulan tersebut. Okey. Next pula pun hujung bulan juga, semua hujung bulan. Okey, tu puan letak, Ini apa 28 lah, okey, puan letak. Hal lain boleh follow, Sagi puan Asilah akan tengok siapa-siapa yang dia nak ajak lah selepas ni, Okay. Lepas tu 31. Bulan 3 lah, hujung bulan 3. Make sure kena betul lah dengan kalender tu. Saya kita nak tracking dekat Microsoft Project tau. Saya takut sekejap lagi Microsoft Project cari pula tarikh tu tak ada. 31 Yes. Februari 34. Sagi lain-lain peserta buat sama juga macam Puan Asilah. Puan Asilah akan ajak peserta tersebut. Saya hanya monitor above the sky. Kan? Lepas tu contohlah lepas ni Puan Asilah ajar Din. Kan? Sama macam Puan Asilah buat ni, lepas tu pula Din ajar Nur pula. Sama juga macam Puan Asilah buat tu. Nur pula ajar Uncle. Uncle Ang. Kan? Lepas tu seterusnya lah. Dekat situlah saya akan nampak keupayaan
dan kemahiran dan pemahaman individu tersebut. Kan? Nanti dah habis kelas tu apa semua tu, barulah saya akan tanya balik. Kat mana tak faham daripada topik 1 sampai 14. Kat mana tak faham. Jangan tanya hak yang advance dulu. Jangan tanya, Jangan tanya. Simpan pelan-pelan. Bagi ingat dulu tangga yang pertama. Kalau katalah kita belajar tu masuk sijil SPM dulu, lepas tu pi ke pra, iaitu matrik. Contohlah kan. Bila kita dah dapat dah anugerah apa semua ni, daripada SPM sampai matrik dah lulus, baru pi ke diploma. Tu tangga dah. Dah diploma apa semua, barulah kita pi ke degree. Lepas degree master, PhD, bla 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 bla. Ikut suka hamba lah. Kan saya minta dan doakan tuan-tuan ni lebih dahsyat daripada saya. Betul, serius saya cakap. Sebab apa? Saya sebenarnya pun tak mampu nak cari track. Microsoft Project meluas. Tak apa, puan tambah. Bagus. Tu saya kata tu, siapa QS kan, dia memang expert lah. Nak tambah kotak juga. Okay. Dulu puan UiTM ke, UKM ke, UTM ke? Dulu saya USM. Penang kan? Penang. Masa tu kerap mana pi Padang Kota lama. Kenapa? Kuat juga. Kenapa sotong kangkung? Tahun bila tu puan? Tahun bila tu? Tahun sama apa ni? 98, 93. Yalah, 94 sampai 98. 94, zaman-zaman Ali Syaitan bah. Tidaklah. Masa zaman tu saya masih di bangku sekolah lagi tu. Maka kira puan grade tu saya baru habis SPM. 98. Dah 98 saya ni buat diploma kat Sri Iskandar. 98 saya praktikal. Betul 98 saya praktikal. Kan 99 baru saya sambung further study dekat UiTM ambil CM, Construction Management. Bulan 1 nak juga ke, Dik? Mestinya sampai milestone finish. Milestone finish kita iaitu 2/1 2024. Kena ingat milestone. Milestone tu maksudnya batu dah nasi alamak lupa dah. Milestone. Batu apa? Batu jarak batu. Lebih kurang macam tu kan. Batu kilometer lah. Tak nak terus. Okey. Cuba tengok. Okey, semua dah apa 2/1. Cantik. Okey. Lepas pada puan dah dapat dah identify dah tarikh-tarikh yang puan nak update projek. Kan? Ni nak update projek ni. Kan? Sebelum puan nak buat ni, tarikh nak update projek ni, puan better sembang dulu dengan klien. Boleh tak saya nak tracking ni ujung bulan? Setengah tu klien dia kata, no. You buat ikut claim valuation 25 hari bulan. Buat 25. Every 25, every month update projek. Dan pihak klien dia akan buat site progress meeting pada ataupun dekat-dekat dengan tarikh tersebut. Senang. Team QS dia nak buat valuation, habis meeting dia buat valuation lah. Betul tak? Selalu macam tu kan. Buat site valuation kan, bawalah JMS, joint measurement sheet, buat bumbang kan. Okey, sekarang puan save Excel ni, puan save, buka Microsoft Project balik. Yang lain tengok noh. Sagi Puan Asila akan jadi saya. Puan Asila depa buat tak betul, Puan Asila tiu depa kau-kau hantam depa. Kena. Kita nak real tau. Ni real ni real. Ni real. Kan sebab apa saya cerita ni pengalaman saya mimik muka, eye contact, percakapan, pertuturan kita semasa kita diberi peluang untuk present di dalam meeting adalah cukup penting. Sebab apa? Klien nak tengok kita ni. Dia ni planner.
Planner jangan main-main tulang belakang planner ni adalah pengemudi sesebuah kapal. Tahu tak? Kalau apa ni dia punya alamat lupa saya tadi dah ingat dah. Dia lah pengemudi belakang tu lah kan. Kalau rosak patah, kapal tu akan hanyut di mana-mana. Kena pula pulau apa ni, pulau Berantu ke, pulau Caribbean ke, tak apa kan. Ni kena pulau Jerejak ke. Kan? Okey. Kita jangan memasak orang, kita nak rehat tau. Okey, puan mouse tu puan pergi dekat predecessor. Perkataan predecessor. Okey. Klik sebelah kanan. Kat mana-mana lain tak kisah. Ada kena pergi dekat ni, Atas ni. Okey Okey. Okey, klik sebelah kanan. Insert column. Okey. Pilih percent complete. Atas ni Yes. Okey. Borderline tu selok sikit ke kanan. Okey, Okey. Yang lain semua tengok no. Okey. First kali yang puan kena buat ialah pergi dekat ribbon. Ribbon. Ribbon yang atas. Okey. Cari option project. Projek atas tu, yang tepi view tu. Okey, klik. Pergi dekat bahagian kanan, cari status date. Okey, status date tu klik dekat NA. Okey. NA sorry ya. Saya tekak apa ni sikit. Okey. Sekarang ni select date. Okey, select date adalah puan kena masukkan date yang pertama, iaitu milestone yang pertama. Milestone yang pertama ialah 1 hari bulan 1 2023 lah no. 1 bulan 1. Sekejap. Itulah 1 bulan 1 2023. Okey. 3. Saya kena tekan kat sini. Okey. Memang dia kena duduk kat sini. Nanti sekejap. Puan pergi dekat update project. Okey, update project tu tengok dekat update work of complete true. 1 bulan 1 2023 lah, betul lah. Okey. Klik OK. Klik OK. Okey, klik OK lah. Okey. Dia naik 0% kan? Okey, dekat 0% tu puan highlight sikit. Highlight bila color apa puan suka, purple ke? Purple ke pink ke? Puan suka pink ke? Ni dekat sini lah. Ya, highlight. Highlight. Dah boh color. Color. Puan suka biru awan Mesti baju raya tahun ni biru awan Tahu-tahu setiap tahun biru awan Coba gurau. Okey. Kita proceed lah. Yang lain-lain tengok dan belajar, study, tengok kan, sebab tuan-tuan akan buat. Setiap orang tak akan terlepas Saya tak akan bagi lepas. Tidak, sebab saya pun nak jaga nama saya ni, nama kelas ni lah kan. Dan saya nak tuan-tuan keluar tu hantam tembak klien. Suruh oleh pemain masuk kelas saya. Bayar 200.5 ya. Kan? Promote kan. Okey. Apabila dah keluar 0%, tuan-puan kembali balik kepada Excel tersebut. S-curve tadi tu. Kembali. Okey. Key in. Masuk dekat bahagian schedule. 1 hari bulan 1. Yes. 0%. Okey. Proceed the next day pula. The next date. 31 bulan 1. Okey. Okey. Pergi balik dekat Microsoft Project. Okey. Buat ulangi step yang sama tadi. Pergi dekat project, ribbon. Ini masih dekat sini lagi lah. Biar kat sini. Biarkan. Okey. Lepas tu pergi dekat status date. Masukkan tarikh yang seterusnya. Berapa hari bulan? 31. 1. Okey. Okey, klik okey. Lepas tu pergi dekat update project. Okey, tengok 31 bulan 1, betul ya? Okey, klik okey. Okey, naik berapa? 7. Okey, key in balik dekat Excel.
Oh, dia automatik Yes. Ulangi cara ni sampai 2 hari bulan 1 2024. Boleh Oh, Okey. boleh. Okey, sambil tu puan buat lah. Sambil puan buat tu saya bercakap Okey, puan buat you know. Relax, tenang ku. Yang penting puan kena ingat. Sebab apa? Puan kena implement cara ni di alam yang nyata. Real punya, no? Real punya. Kan? Nanti kalau puan dah masuk projek JKR, baru main refer personal kat saya. Sebab apa, JKR ni dia very complicated sikit, tapi cara dia sama ya. Dia cuma penambahan dari segi tools tu, dari segi option dia apa semua. Biasalah JKR dia faham sajalah kan. Orang kata apa, boss always right. Ikut dia. Nanti lama-lama kan, apabila puan dah dengan JKR, nanti puan akan tahu siapa yang pandai, siapa yang tak pandai. Kawan ni tahu tak tahu, kawan ni tahu tak tahu. Kat situlah puan akan dapat. Dan benda tu kita jangan ego, kita jangan riak, kita ambil dari segi kelemahan orang tu, simpan dalam diri kita ni untuk pergi ke next project. Penambahbaikan. Itu cara kita nak survive sebagai planner. No? Boleh faham? Okey. Update. Okey. Saya cerita sikit Sebenarnya Microsoft Project version 2013, 2016, 2019 ada shortcut dia untuk dapat S-curve. Tak perlu ikut cara macam saya ni. Tetapi saya tak mau ajak. Saya nak tuan-tuan semua susah macam saya. Benda tu hanya di hujung klik saja. Sekali klik pop naik terus. Semua dah rekod, semua dah keluar, financial keluar, saya kita cuma key ni. Tapi saya nak tuan-tuan semua susah macam saya. Sebab apa? Apabila tuan-tuan buat macam ni, tuan-tuan akan ingat dan mudah untuk tuan-tuan beat dengan klien semasa dalam meeting ataupun di mana-mana perbincangan. Contoh dia kata, Mr. Ang boleh achieve lah. You boleh achieve lah nanti at the middle of project. Yes sir, I confidence. We our resource, we get everything and cash money. Cuma bos, kalau boleh tu bagilah cepat sikit duit. Biasalah kadang-kadang bos. Mr. Ang lah, sorry lah, saya ambil contoh saja lah, Mr. Ang lah. Boleh Mr. Ang? Okey. Kan? Contoh dia, kita nak menyantuni klien ni, ada ayat-ayat dia, mudah. Kadang-kadang kita cakap, okay bos, kita dah buat dah habis dah. Daripada kereta kancil sampai jadi Ferrari bos. Kita dah buat yang terbaik dah bos. Planning apa semua ni, work program ni kita dah buat dah. Daripada dulu bos kasih kita kancil saja, kita buat sampai jadi Ferrari. Tapi bos, kalau itu minyak punya you bagi pun 1 bulan ke, you pun tak boleh pergi laju seperti Formula 1 bos. Kalau you all boleh adjust lah, bagi itu financial, bagi 1 minggu sekali ke, 2 minggu 1 kali ke, barulah betul-betul F1 bos. Contoh cara kan, cara kita nak cucuk klien dengan cara menyantuni. Kan? Kadang-kadang klien biasa kan, suruh ubah ni, documentation ni, berbagai-bagai documentation. Tapi duit Allah mau berat. Nanti saya share pengalaman saya. Nanti saya share. Saya share, insya-Allah ada. Program ni saya buat yang terbaik TikTok dah. Kan, projek kami tu dah orang apa? Dah 82 lebih kurang 80 macam tu lah. 80% something lah work done. Klien baru bayar berapa persen tau? 25. Klien kena main je. Okey bos, kita boleh buat apa you mau, tapi wang bos, wang turun bos, wang turun. Kita ada orang team bos, semua workers kita. Tapi bos kena ingat kalau lepas tak ada gaji 1 bulan lepas akan keluar bos. Bila lepas keluar bos, lepas mau masuk balik, lambat bos. Mau cari mana bos? Lambat bos. Sekarang momentum lepas bagus bos. Performance bos sudah bagus. You tengok bos,
Delay pun sikit-sikit kita sudah catch up bos. Sekarang sudah tak ada delay. Ahead 1%. Kadang-kadang on schedule. Bos mau tanggung lah. Sebab sekarang kita semua sudah bagi surat. Kalau delay bos, kita mau minta you EOT. Lepas tu bila ada EOT, kita mau claim you prolongation call di bawah kelas 44. Kan? Di bawah kelas 44 sebab idling. Idling ni bukan silap kami bos. Silap you bos. Tu cara menyantuni dia baru. Cuba macam budak-budak kan. Budak-budak biasalah kan. Banyak kena. Cuba kita cakap, depan tu ada hantu. Pergi lah. Confirm tak pergi punya. Takut. Macam tu lah. Kita momok-momokkan klien. Kan? Kalau kata kita... Okey, satu lagi skill saya beritahu. Satu lagi skill lah. Walaupun projek kita ahead 2%, 3%, 4%, jangan terlalu gairah. Better you adjust on track, on schedule saja. Kena ingat, kerana klien ni dia akan cakap, you orang steady, power, duit dah lagi. Tak apalah, kita bayar pergi site lain dululah, projek lain dulu. Selalu macam tu lah. No? Kena anggap kita ni susah. Kena sentiasa berlakon kita ni susah. Ataupun bersahaja saja. Bersederhana saja. No? Relax cool. Kena tunjuk juga susah kita tu. Jangan asyik nak tunjuk senang. Jangan. Biasalah manusia mah. Kenapa? Sebab apa? Select data tak boleh detect. Okay. Tadi. Tambah 2 kolom. Apa Puan kena buat ialah kita baru relax Puan. Puan pergi dekat line biru. Line biru tu double klik. Ni double klik. Okey, cuba tengok. Dia tu dah sampai dah tu. Dah sampai dah tu. Semua tu tengok. Dia dah highlight semua dah. Okey, mungkin no Puan ada 00%. Mana? Cuba tengok. 07. Bagi dia menaik 93. Cuba tengok. Ataupun tarikh ni. Tarikh cuba tengok ya ni. Okey. Mesti dia ada ni something kan. 39